Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana kuliah ini kita adakan sepanjang tempoh PKPB ini secara atas talian, yang mana diadakan 2 minggu sekali, iaitu pada hari Khamis, anjuran Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia. Jadi oleh kerana ada permintaan daripada kawan-kawan untuk saya crosskan dengan page saya, jadi pengikut-pengikut yang selalu mengikuti update di page Facebook Dr. Rozaimi Ramli akan dapat juga melihat kuliah pada hari ini, insya-Allah. Biasanya saya akan letakkan di page Bakit saja, tapi kali ini kita letak di 2 page. Mudah-mudahan ramai lagi yang akan dapat manfaat daripada kuliah pada tengah hari ini, insya-Allah. Jadi kita masih lagi di dalam Kitabul Ilm di dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu kitab ataupun fasal yang berkaitan dengan ilmu. Fasal yang berkaitan dengan kedudukan ilmu di dalam Islam. Al-Imam Al-Bukhari meletakkan ini sebagai bab yang ketiga. Fasal ilmu ni diletak sebagai fasal yang ketiga setelah daripada Kitab Bad'il Wahyi dan Kitab Al-Iman. Kitab yang pertama, kitab ataupun fasal berkaitan dengan permulaan wahyu. Fasal yang kedua, fasal yang berkaitan dengan keimanan. Dan fasal yang ketiga ini adalah ilmu. Dan kita masuk kepada bab yang baru pada hari ini, iaitu Babu Fadli Man Alima wa Alam. Bab kelebihan orang yang mengetahui dan orang yang mengajar ilmu kepada orang lain. Nabi SAW sangat-sangat menghargai ilmu, sehingga dalam beberapa hadis kita akan dapati Nabi SAW memberikan galakkan dan ganjaran, menjanjikan ganjaran kepada mereka-mereka yang menuntut ilmu dan kepada mereka yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Baru diseimbang. Bukan hanya sekadar ganjaran tu dapat kepada orang yang belajar sahaja, tetapi mereka yang mengajar, mereka yang mengajarkan ilmu kebaikan kepada orang lain juga akan mendapat kelebihan, kerana dia menyuburkan budaya yang digalakkan di dalam Islam, iaitulah budaya menyuburkan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis di dalam bab ini, hadis nombor 79. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Hammad ibn Usamah an Buraid ibn Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجاديب أمسكت الماء فنفعها الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Baik.
Inilah hadis yang ke-79 yang Al-Imam Al-Bukhari bawakan di dalam bab kelebihan mereka yang belajar dan kelebihan mereka yang mengajar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud hadis ni adalah telah bercerita kepada kami, kata Al-Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami hadis ini Muhammad ibnul Ala. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Hamad ibnu Usamah. Daripada Buraid ibni Abdullah. Daripada Abu Burdah. Daripada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Yaman, datang daripada Yaman menaiki kapal. Bersama dengan puak dia, bersama dengan kabilah dia, datang ke Madinah. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Abu Musa ni akhirnya Nabi hantar dia untuk berdakwah semula di Yaman. Nabi hantar dia untuk dakwah semula di Yaman, menjadi wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pendakwah di sana, mengajak orang-orang Yaman untuk masuk ke dalam Islam. Ni Abu Musa al-Ash'ari, yang mana Abu Musa ni terkenal sebagai orang yang mempunyai suara yang bagus ketika mana membaca Al-Quran, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya dalam sebuah hadis. Kata Nabi, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, atau kama qala, yang bermaksud sesungguhnya kamu telah diberikan dengan seruling daripada seruling-seruling keluarga Nabi Allah Daud alaihi salam. Yang mana Abu Musa dalam hadis ni meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm." Perumpamaan kepada apa yang Allah Ta'ala utuskan aku dengannya daripada hidayah dan ilmu, kamathalil ghaisil kathir, seperti mana hujan yang turun yang lebat, asaba ardan, yang mana hujan tu turun, bila hujan tu turun menimpa bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bagi tahu kepada kita bahawasanya apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah hidayah. Apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini adalah ilmu. Jadi sesiapa yang nak mengikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti untuk menambahkan ilmu. Mesti untuk menambahkan hidayah, mencari petunjuk daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana inilah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad, para anbiya secara umumnya tidak meninggalkan dinar dan tidak meninggalkan dirham untuk diwarisi. Sebaliknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah untuk umat dia berpegang. Yang mana kalau kita berpegang dengan dua sumber ni, insya-Allah kita akan selamat. Nabi tidak meninggalkan perkara-perkara yang lain untuk menjadi petunjuk kepada umat dia. Untuk menjadi petunjuk kepada umat dia, tidak ada yang lain melainkan mesti kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Ini juga merupakan perkara yang menjadi yang perlu untuk menjadi contoh kepada orang yang nak mengajar kepada orang lain. Yang ni kita panggil metod pengajaran dan pembelajaran. Yang mana selain daripada kita mengajar satu hala, guru memberikan ilmu secara direct kepada anak murid dia yang berbentuk ilmu yang tidak kita kata apa, tidak digunakan perumpamaan. Dalam banyak hadis Nabi menggunakan metod ni, terus mengajar kepada para sahabat. Ada waktunya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan metod lukisan, yang mana kita dah lepas dah. Saya dah cerita dah sebelum ni, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melukis kepada para sahabat. Nabi lukis di atas tanah untuk para sahabat melihatnya. Ini juga merupakan metod visual, memberikan gambaran secara penglihatan, boleh tengok dengan mata para sahabat sendiri.
Dan ada waktunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teka-teki. Nabi memberikan teka-teki. Dalam hadis yang lepas-lepas kita telah pun belajar berkaitan, kita telah pun bincang berkaitan dengan soalan Nabi kepada para sahabat tentang pokok yang sifatnya sama seperti sifat orang mukmin, iaitulah pokok tamar, dan saya telah pun huraikan hadis tersebut. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perumpamaan. Nabi kata perumpamaan ilmu dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala utuskan aku dengannya sama seperti hujan yang banyak yang menimpa bumi. Hujan yang lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan, Nabi menggunakan perumpamaan hidayah dan ilmu yang Nabi bawa, Nabi samakan, Nabi umpamakan seperti hujan yang lebat yang menimpa sebuah bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan ghais. Nabi gunakan perkataan ghais, yang mana orang Arab apabila menggunakan perkataan ghais, dia bermaksud hujan yang ditunggu-tunggu, hujan yang diperlukan oleh bumi, hujan yang menyuburkan, hujan yang menghidupkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, hujan yang akhirnya memberikan aliran air untuk diminum oleh haiwan dan juga manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi gunakan perkataan ghais? Nabi nak memberikan gambaran bahawasanya manusia ini sangat perlukan kepada hidayah dan ilmu yang terkandung di dalam wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada pimpinan wahyu, tidak mungkin manusia ini akan dapat tahu apakah itu hidayah. Tanpa pimpinan wahyu, tidak mungkin manusia ni akan tahu apa yang Allah Azza wa Jalla suka dan apa yang Allah Azza wa Jalla tidak suka. Tanpa bimbingan wahyu, kita sendiri tak tahu bagaimana tata cara untuk beribadah. Jadi turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan satu isyarat bahawasanya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada hidayah dan ilmu, ia seolah-olah hujan yang sangat diperlukan oleh bumi. Ia adalah seperti hujan yang mendinginkan dan memberikan nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan yang sangat tepat dalam nak menggambarkan hakikat dan keadaan wahyu yang mana Nabi diutuskan dengannya. Kalau Nabi guna perkataan matar pun hujan juga. Matar tu pun hujan juga. Tetapi mungkin ada orang faham, hujan ni ada hujan yang rahmat, ada hujan yang memberikan nikmat, dan ada hujan yang memberikan azab, ada hujan yang membawa musibah, ada hujan yang menyusahkan orang-orang yang terima. Sebab itu Nabi SAW ada mengajarkan kepada umat dia tentang bagaimana kita nak berinteraksi dengan hujan apabila hujan itu mula membawa musibah. Kalau sampai hujan tu membawa banjir, sampai hujan tu sekali dengan ribut, itu bukan lagi hujan yang membawa nikmat, tetapi mungkin hujan itu membawa musibah, nak bagi kita peringatan. Mungkin ada benda-benda yang kita buat sampai lupa kepada Allah Azza wa Jal. Maka sebab itu Nabi ajar doa untuk tolak hujan. Bukan doa untuk kita panggil berhentikan hujan. Kerana kita tak boleh doa berhentikan hujan. Kerana hujan ni dia tak boleh kurang. Hujan mesti sama setiap tahun. Di sana ada hadis riwayat Al-Imamul Baihaqi. Sanad dia dhaif daripada Nabi SAW. Tetapi fakta saintifik hari ini membuktikan ia adalah benar. Yang sahihnya ia adalah kalam Ibnu Abbas. Ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi, tetapi sandaran itu tidak kuat. Tetapi dengan pembuktian saintifik membuktikan bahawasanya apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis yang saya akan sebut ni merupakan perkara yang pastinya Ibnu Abbas ambil daripada Nabi SAW. Kerana tidak mungkin hadis ini diucapkan oleh mana-mana orang, kerana Nabi SAW saja yang menerima wahyu pada waktu tu. Yang mana pada waktu tu tak ada siapa pun buat kajian dan tidak ada siapa pun yang tahu tentang jumlah hujan dalam satu tahun di dalam dunia ini.
Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Ibnu Abbas mengatakan, laisal am bi amtara min am walakinallaha yusrifu. Yang bermaksud, tidaklah satu hujan itu tidaklah satu tahun itu lebih banyak hujan berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Bukan tahun ni lebih banyak hujan pada tahun lain. Walakinallaha yusrifu. Tetapi Allah lah yang mengalih-ngalihkan hujan itu. Maksudnya, kalau tahun ni hujan banyak di tempat kita, bukan bermakna hujan menjadi lebih. Tetapi, Allah Azza wa Jal mengalihkan hujan yang sepatutnya turun di tempat lain. Allah alihkan turun di tempat kita banyak. Jadi sebab itu Nabi SAW bila hujan turun banyak di satu-satu tempat sehingga menyukarkan orang yang berada di tempat tu, Nabi mengajarkan doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekeliling kami dan jangan turunkan ia di atas kami. Tengok doa Nabi sangat bermanfaat dan sangat selari dengan hakikat fakta saintifik. Kita tak minta, Ya Allah berhentikanlah hujan ni. No. Kerana hujan diperlukan. Kalau kita tak perlu tempat kita, tempat lain memerlukan. Maka sebab itu Nabi ajar, Allahumma hawalaina, wahai Tuhan, turunkanlah hujan sekeliling kami, jangan turun atas kami. Kenapa? Kerana hujan yang turun di atas kami ni sudah memadai, sudah cukup dan kami bimbang ia akan membawa bencana dan musibah. Takut dia bawa banjir, takut dia bawa selut, takut dia bawa ribut. Takut dia bawa banjir lumpur sampai menghapuskan orang-orang yang terlibat. Jadi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan keliling kami, jangan turun atas kami. Itu di antara doa yang Nabi ajar. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi menggunakan perumpamaan, hujan yang turun tu bukan hanya hujan yang turun waktu diperlukan, tetapi hujan yang diperlukan itu ialah hujan yang banyak. Hujan yang banyak maksudnya hidayah dan ilmu yang ada, yang terkandung di dalam wahyu ini terlalu banyak. Sehingga kita kalau nak beragama, tidak perlu untuk mencari panduan selain daripada panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu lagi dalam bab agama ni, tak perlu rekaan. Dalam bab agama ni, tak perlu inovasi. Dalam bab hidayah ni, apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu telah memadai untuk seseorang masuk ke dalam syurga Allah. Tidak mungkin Nabi SAW yang sangat cinta kepada umat dia, tak mungkin Nabi akan menyembunyikan ilmu sehingga ada perkara-perkara yang diketahui oleh Nabi dan beberapa orang tetapi tidak disampaikan kepada semua umatnya. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ada sebuah hadis, kalau tuan-tuan buka dalam Riyadhus Salihin, ada hadis-hadis yang ada sebuah hadis yang mana Nabi SAW memberikan perumpamaan lagi. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku ni ialah seperti mana seorang lelaki yang menghidupkan api, dan waktu menghidupkan api itu, waktu malam, biasanya akan ada serangga, akan ada belalang yang cuba untuk masuk. Akan ada serangga yang terbang-terbang ni akan cuba untuk masuk ke dalam api. Dan lelaki ni akan cuba halang. Lelaki ni akan cuba halang serangga ni daripada masuk dalam api. Kerana serangga tu mungkin berpandangan dan menganggap bahawasanya cerahnya cahaya api itu sangat-sangat menterujakan dia, sangat-sangat menarik minat dia untuk masuk, sedangkan dia tak tahu bahawasanya api tu kalau dia masuk akan membinasakan dia. Maka Nabi SAW menyebutkan perumpamaan aku dengan apa ni, manusia ialah seperti mana seorang lelaki yang menghidupkan api, tiba-tiba ada serangga nak masuk dalam api tu, dan dia cuba untuk halang serangga daripada masuk. Dia cuba untuk bagi tahu kepada serangga ni, api ni walaupun menarik minat kamu, tetapi dia menjahanamkan kamu, tetapi dia merosakkan kamu dan membinasakan kamu. Maka begitulah perumpamaan yang mana Nabi SAW kata, itulah perumpamaan Nabi SAW membawa wahyu, menghalang manusia daripada terjun masuk ke dalam neraka Allah. Nabi cuba untuk pegang manusia-manusia ni, tetapi ada sebahagian mereka, Nabi kata, wa antum tafallatuna min yadai, dan kamu cuba untuk
melepaskan diri daripada tangan aku. Nabi kata, aku pegang kamu. Aku pegang tempat ikat seluar kamu supaya kamu tak masuk dalam api neraka berkenaan. Tetapi ada sebahagian mereka yang melepaskan dirinya, yang meloloskan dirinya daripada pegangan Nabi sehingga dia masuk ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena letak dalam perkara kita, dalam jiwa kita, dalam pemikiran kita. Di akhir zaman ni, ramai orang mendakwa macam-macam. Di akhir zaman ni, ramai orang yang mendakwa dia itu berada di pihak yang benar. Tapi macam mana umat nak tahu? Umat nak tahu kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tengok Nabi kata apa. Tengok Allah kata apa. Tengok Nabi kata apa. Kerana itulah punca ataupun sumber kepada ilmu dan hidayah yang benar. Tidak mungkin seseorang mendakwa diri dia berada di atas hidayah, tetapi dia tidak tengok langsung kepada kalam Allah dan kalam Rasul. Jadi nak tahu, kena melihat kepada kalam Allah dan Rasul. Fakana minha naqiyah. Nabi memberikan perumpamaan supaya kita ni menggunakan minda kognitif kita, pemikiran kognitif, kemampuan kita untuk berfikir, untuk mengaitkan di antara apa yang ada dalam wahyu, kedudukan wahyu dengan kedudukan hujan. Nabi kata hujan ni, hujan yang turun dalam keadaan yang diperlukan banyak. Bila turun pada satu bumi, ada di kalangan tanah di bumi itu yang baik. Ada di kalangan tanah yang ada di kalangan tanah yang ada di bumi ini, bila terima hujan, dia jenis tanah yang baik. Qabilatil ma fa'ambatatil kala wal ushbal kabir. Kenapa dia baik? Dia menerima air. Dia menyerap air yang turun daripada hujan tu. Dia memerlukan hujan. Hujan katalah tak turun lama. Dia perlukan hujan. Dia terima air hujan tu. Fa'ambatatil kala. Kemudian dia menumbuhkan tanaman. Dia menumbuhkan tanaman. Dia bukan hanya menerima air hujan, tetapi dia berperanan untuk menumbuhkan tanaman, untuk menumbuhkan pokok-pokok yang bersih, pokok-pokok yang hidup segar, pokok-pokok yang segar. Wal ushbal kathir, wa kanat minha ajadib. Dan ada di kalangan tanah-tanah di bumi ni, bila terima saja hujan, di kalangan tanah ni ada yang kontang. Ya, yang mana air tidak dapat menyerap masuk ke dalam tanah. Amsakatil ma, dia menakung air. Fanafa'allahu bihan nas. Tetapi bila dia takung air, dia tak serap air. Dia kontang, dia kering, dia tak serap air. Ya, dia tak serap air, dia hanya menakungkan air. Fanafa'allahu bihan nas. Allah menjadikan manusia mengambil manfaat daripadanya. Maksudnya manusia boleh ambil manfaat daripada tanah ni. Dia tak serap air untuk diri dia, tapi dia hanya menakungkan air. Air ada ditakung di tempat dia, manusia akan ambil manfaat daripada air yang dia takungkan. Fasharibu, manusia boleh minum air dia. Wasaqau, manusia boleh ambil untuk bagi minum kepada haiwan. Wazara'u, dan manusia boleh ambil air dia untuk bercucuk tanam. Okey, pertama Nabi kata satu jenis tanah yang baik, menyerap air dan menumbuhkan tanaman. Satu lagi Nabi kata tanah yang kontang, tanah yang kering, menakung air. Allah Azza wa Jal akan menjadikan dia ni bermanfaat untuk manusia. Air yang dia takungkan tu bermanfaat untuk manusia. Fasharibu wasaqa wazara'u, manusia boleh minum daripada situ, manusia boleh bawa haiwan pergi minum kat situ kalau mereka mengembala haiwan. Wazara'u, kalau mereka petani boleh ambil air daripada takungan tu, boleh tumbuhkan pokok yang lain, iaitu dengan mengangkut air ataupun mengalirkan air yang dia takungkan tu ke tempat yang mereka berkebun. Dan Nabi kata ada satu lagi, wa asabat minha ta'ifatan ukhra, dan hujan ni akan turun lagi pada satu jenis tanah. Innama hiya ki'an, yang mana tanah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, tanah yang rata, la tumsiku ma wa la tumbitu kala. Yang mana tanah ini tanah yang rata, tanah yang tidak menakungkan air, dan tanah yang tidak menumbuhkan apa-apa tumbuhan.
So ada 3 jenis tanah Nabi memberikan perumpamaan. Maksud tanah ni manusia lah. Tanah yang Nabi maksudkan ni, Nabi gambarkan inilah keadaan manusia. Ada satu jenis manusia, bila dengar kalam Allah yang dibawakan oleh Nabi, bila dengar kalam Rasul yang disampaikan kepada dia daripada kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, dia akan serap ilmu tu. Kemudian dia akan tumbuhkan pokok. Apa maksud serap ilmu? Maksudnya dia memahaminya, dia menghafalnya dan memahaminya. Kemudian dia akan mengajarkannya kepada orang lain. Dia mengajarkan kepada orang lain. Dia dapat manfaat untuk diri dia. Dia menyuburkan diri dia dengan air yang dibawakan, dengan hidayah yang Nabi bawa, dia dapat untuk diri dia. Dan dia menumbuhkan pokok. Dia memberi kehidupan kepada pokok. Dia memberikan kehidupan jiwa kepada manusia. Itu perumpamaan dia. Maksudnya, ni manusia yang paling terbaik sekali. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan yang ni nombor 1. Perumpamaan ni perumpamaan yang terbaik. Kalau boleh kita jadikan diri kita berada di tempat ni, iaitu kita faham Al-Quran, kita faham As-Sunnah, kemudian kita memberi faham pula kepada orang lain. Kita duk dengar kuliah ni, kita sampaikan sikit-sikit pada orang lain. Tak semestinya semua orang kena jadi alim ulama. Tak semestinya semua orang kena jadi mujtahid. Zaman ni nak jadi mujtahid susah lah kan. Memang tak adalah mujtahid mutlak di zaman ni. Tapi setidak-tidaknya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apa saja ayat Quran yang kita dengar, apa saja hadis yang sahih, yang hasan yang kita dengar, kita faham, kita sampaikan pula kepada orang lain. Selagi mana kita yakin bahawasanya hadis itu adalah hadis yang memang daripada Rasulullah SAW, kita boleh sebarkan. Contohnya macam hadis ni lah kita sebarkan. Kita tulis-tulis sikit, buat nota-nota sikit, lepas tu kita sebarkan pada ahli grup. Mudah-mudahan mereka mendapat manfaat. Paling tidak, walaupun sedikit, kita cuba untuk menjadikan diri kita seperti tanah yang baik, tanah yang menyerap air hujan dan menumbuhkan pokok. Iaitu manusia. Perumpamaannya ialah manusia yang baik, yang memahami dalil Al-Quran dan Sunnah, dan mereka mengamalkannya untuk diri mereka. Mereka memahaminya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, kemudian mereka menyampaikannya kepada orang lain. Mereka menyampaikannya kepada orang lain. Maksudnya mereka memberikan kehidupan jiwa kepada orang lain, yang mana menghidupkan jiwa ni tidak mungkin melainkan mesti dengan ilmu yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Ini yang paling baik. Kalau kita boleh jadikan diri kita macam ni, alhamdulillah. Walaupun kita tak jadi mujtahid, tak apa. Paling tidak kita ada benda yang kita usaha untuk jadikan diri kita ni berada di tempat yang pertama, iaitu manusia yang terbaik. Tetapi ada satu lagi, Nabi kata, ajadib. Satu lagi tanah yang hanya menakungkan air. Tanah yang menakungkan air ni, Nabi kata perumpamaan orang yang dia belajar, orang yang dia dapat maklumat, tetapi dia tak faham. Tetapi dia tak dapat untuk diri dia. Maka Allah akan jadikan apa yang dia bawa tu memanfaatkan orang lain pula. Macam tadilah tanah tadi, dia hanya takung air. Untuk diri dia tak dapat. Tapi orang lain boleh ambil daripada apa yang dia takung. Ni siapa ni? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, dalam perawi-perawi hadis ni, ramai saja perawi-perawi hadis yang mana mereka ni tak dianggap sebagai faqih. Walaupun saya tidak nafikan, di kalangan para muhaddisin yang besar-besar, ulama-ulama hadis yang besar-besar ni, ramai di kalangan mereka adalah faqih. Seperti Al-Imamul Bukhari, dia faqih. Walaupun ada orang cuba untuk pelik kan, dia kata pelik, Bukhari faqih. Bukhari faqih. Kerana kalau kita tengok di dalam tajuk-tajuk bab di dalam Sahih Al-Bukhari, kita akan dapati fiqh Imam Bukhari ni memang dekat tajuk bab dia. Nanti insya-Allah sampai satu masa nanti kita akan bincang tentang fiqh Al-Bukhari bila sampai pada bab dia nanti. Kita akan tengok bagaimana Al-Imam Al-Bukhari, pandangan dia tu sangat teliti dan sangat detail apabila melihat sesebuah dalil. Kalau kita tengok macam Abu Daud, Al-Imam Abu Daud mengarang kitab Sunan, dia juga adalah faqih.
Al-Imam Tirmizi ketika mengarang Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, dia juga mempunyai maklumat fiqh yang dahsyat kerana dia berjaya untuk nukilkan pandangan-pandangan ulama fiqh di dalam sunan setelah dia meriwayatkan sesebuah hadis. Maksudnya dia ada maklumat. Bahkan kalau kita tengok imam yang 4 tu pun mereka juga adalah muhaddis. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua ini adalah ulama hadis yang besar. Tetapi kita tidak nafikan, selain daripada mereka ada perawi-perawi yang menjadi perawi hadis yang ingatannya baik, yang mereka ni kalau riwayat hadis mereka adalah orang yang dipercayai. Tetapi bila mereka meriwayatkan hadis, mereka tidaklah faqih seperti mana ulama-ulama fiqh. Yang mana kalau kita tengok dalam sanad-sanad yang hadis ni, bukan semua perawi-perawi hadis ni adalah tokoh besar yang ada pengikut dari sudut fiqhnya. Ramai yang tak ada mazhab sendiri pun. Ramai yang tak ada mazhab sendiri pun. Kerana apa? Kerana mereka ini tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hadis. Tidak memahami hadis dengan detail. Mereka mungkin faham secara umum, tetapi nak istimbat, nak rumuskan hukum yang detail daripada riwayat yang mereka bawa ni, mungkin bermasalah. Mungkin mereka tak ada kepakaran. Mungkin mereka ni tak begitu menumpu dalam masalah ni. Mungkin mereka hanya tumpu bagaimana untuk mendapatkan hadis yang banyak supaya dapat diriwayatkan kepada manusia yang lain. Habis tu kalau macam ni ustaz, macam mana? Adakah ada kebaikan bagi mereka? Kalau begini pun sebenarnya bagus. Tapi taklah sebagus orang yang pertama tadi. Taklah sebagus orang yang pertama tadi. Yang ni pun bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Bagus. Kalau boleh dapat macam ni pun alhamdulillah. Kenapa saya kata perawi hadis ramai yang macam ni? Kerana tak semua perawi hadis ni ada mazhab sendiri dari sudut fiqahnya. Kadang-kadang kita tahu dia ni perawi yang dipercayai. Tapi ada ke pandangan fiqh yang dia punya sendiri? Tidak ada. Ramai yang begitu. Tetapi adakah kelebihan mereka ni? Nabi kata ada kelebihan lah. Sehingga Allah, kata Nabi, فَنَفَعَ bihan nas. Yang mana Allah memberikan manfaat. Dengan tanah yang jenis ini, Allah memberikan manfaat kepada manusia lain. Yang mana manusia boleh minum daripada air yang ditakung, boleh memberikan minuman kepada haiwan, dan boleh menggunakannya untuk menyiram kebun-kebun mereka. Jadi ulama-ulama hadis yang perawi-perawi hadis yang mana tidak ada pandangan-pandangan fiqh mereka ni ada kelebihan jugalah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW memberikan janji kepada mereka ni. Ada juga kelebihan pada mereka ni yang mana Nabi SAW bersabda, naddarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami' farubba muballaghin aw'a min sami', atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, moga Allah menceriakan wajah orang-orang yang mendengar kalamku. Allah menceriakan wajah orang-orang yang mendengar kalamku. Kemudian wawa'aha, dia memahaminya, wa hafidhaha, dan dia menghafalnya, wa addaha kama sami', kemudian dia menyampaikan pula kepada orang lain sama seperti mana apa yang dia dengar. Ini maksudnya bukan bila kita dengar hadis kita boleh sampai tanpa ada perasaan berhati-hati. Sebab Nabi kata kama sami', dia menyampaikannya seperti mana yang dia dengar. Maksudnya kena jaga betul-betul lah. Kena jaga betul-betul hadis Nabi ni supaya kita nukil sama seperti mana yang Nabi sebut. Farubba muballaghin aw'a min sami'. Kerana Nabi kata berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih memahami daripada orang yang mendengar. So kat sini Nabi SAW nak berikan isyarat. Berkemungkinan orang yang membawa riwayat tu dia faham riwayat tu, tetapi dia menyampaikan hadis ni kepada orang yang lebih faham daripada dia. Maksudnya adalah kelebihan. Dia faham sikit, tapi dia sampaikan kepada orang yang lebih faham daripada dia.
Maksudnya ada kelebihan. Apa kelebihannya? Allah Ta'ala menceriakan wajah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka kepada perbuatan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kalau tak mampu menjadikan diri kita ni orang yang boleh memahamkan orang lain, kita faham dan orang lain pun faham macam kita faham, kita paling tidak menyebarkan ilmu yang kita pun kurang faham, tapi mungkin ada orang yang lebih faham daripada kita bila dia mendengar kalam Rasul, bila dia mendengar kalam Allah Azza wa Jal. Tapi ada satu lagi Nabi kata, wa asabat minha ta'ifatan ukhra. Dan hujan ni ada turun, ya, ada turun kepada satu lagi jenis tanah. Innamah hiya qi'an. Nabi kata, dia ni tanah yang tanah yang tidak menakungkan air dan tanah yang tidak menumbuhkan tumbuhan. Yang ni kalau boleh janganlah. Maksudnya, dia dengar ilmu, dia buat mental block. Dia dengar ilmu, dia tak ambil manfaat untuk diri dia. Tetapi, bukan hanya dia tak dengar, dia juga tak ada usaha untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi kalau yang macam ni, bahaya pada diri dia. Maka sebab itu Nabi kata, فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ. Inilah perumpamaan orang yang memahami, orang yang cuba faham dalam agama Allah. وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. Dan Allah memberikan manfaat kepada dia tentang apa yang Allah berikan aku dengannya, iaitu wahyu. Allah menjadikan wahyu yang Nabi sampaikan kepada dia tu bermanfaat untuk diri dia, untuk diri orang ni. Fa'alima wa'allam. Dan dia memahaminya. Dia faham apa yang ada di dalam wahyu, wa'allam. Dan dia juga menyampaikan, dia mengajar kepada orang lain. Wa mathalu man lam yarfa' bizalika ra'sa. Dan perumpamaan seperti mana orang yang langsung tidak mahu mengangkat kepala terhadap apa yang aku sampaikan. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Dan dia tak mau terima. Dia tak mau terima apa yang aku sampaikan kepadanya daripada hidayah Allah yang Allah utuskan aku dengannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW kata yang terbaik tu yang pertamalah. Yang terbaik tu yang pertama, dia faham tentang agama Allah. Dia faham tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia mengajar. Ini terbaik. Kalau tak mampu, paling tidak sampaikanlah ilmu. Supaya orang lain boleh faham, ambil manfaat. Tapi jangan jadi golongan yang ketiga. Golongan yang dia pun tak dapat manfaat. Dan dia pula tak sampaikan. Lagi teruk pada tu, kalau dia pula usaha supaya ilmu tersebut dihalang dan disekat daripada sampai kepada orang lain. Dahlah dia tak faham. Lepas tu dia usaha pula supaya ilmu tu disekat daripada orang lain. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ni kena hati-hati supaya kita tak termasuk dalam golongan yang ketiga, iaitu golongan yang takabur, golongan yang sombong daripada nak mempelajari ilmu. Kita masuk pada bab berikutnya insya-Allah. Babu raf'il ilmi wa zuhuril jahli. Bab diangkatnya ilmu dan zahirnya kejahilan. Baik. Wa qala Rabi'ah, kata Imam Al-Bukhari, wa qala Rabi'ah la yanbaghi li ahadin 'indahu shay'un min al-'ilmi ay yudayyi'a nafsah. Kata Rabi'ah ni guru kepada Al-Imam Malik rahimahullah. Digelar dia ni Rabi'atul Ra'i. Seorang faqih, seorang muhaddis. Dia kata, tidak wajar bagi seseorang yang padanya ada sesuatu daripada ilmu untuk yudayyi'u nafsah, untuk dia mensia-siakan diri dia. Para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani cuba untuk memahami apa maksud dia, iaitu yang kita kata bila dia ada sedikit ilmu tu kita fahamlah. Bila dia kata ada sedikit ilmu tu kita faham. Tetapi bila dia kata jangan dia mensia-siakan diri dia. Apa maksud mensia-siakan diri ni? Maka Ibn Hajar memberikan beberapa kebarangkalian. Berkemungkinan maksud Rabi'ah itu
ialah sesiapa yang ada sedikit kefahaman. Sesiapa yang ada kefahaman di dalam agama, sesiapa yang ada kemampuan untuk menerima ilmu, jangan sekali-kali jangan sekali-kali untuk mensia-siakan diri dia sampai meninggalkan majlis ilmu jadi pemalas. Maksud siapa yang ada kemampuan untuk faham, sesiapa yang ada kemampuan untuk belajar, jangan sekali-kali sia-siakan diri dia dengan buat benda-benda yang tak berfaedah. Ini pertama. Ini kebarangkalian yang pertama yang disebutkan oleh Ibn Hajar. Kebarangkalian ni okey. Sebab perkataan Rabi'atul Ra'yi ini boleh difahami dengan cara yang pelbagai. Dia kata, Ibn Hajar kata berkemungkinan ni maksud dia. Iaitu orang yang ada kemampuan untuk belajar, akal bagus, kemampuan analisis bagus, patutnya jangan buang masa jangan buang masa sehingga meninggalkan majlis ilmu, jangan buang masa sehingga tak ada peruntukan pun dalam masa yang ada pada dia ni untuk mempelajari dan memahami ilmu agama. Supaya perbuatan dia itu tidak membawa kepada ilmu terangkat. Kerana kita kena tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yanzi'uhu biqabdil ulama. Atau kama qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mencabut ilmu tu dengan mencabutnya daripada dada manusia. Bukan Allah Ta'ala terus hilangkan, no. Tetapi Allah Ta'ala mencabut ilmu tu dengan kematian para ulama. Jadi bila ulama mati, tak ada orang nak pergi belajar, tak ada siapa nak ganti. Maka kata Ibn Hajar, maksud Rabi'ah ni kalau boleh, siapa yang ada kemampuan pergi belajar. Sebab itu saya sebut dulu kan, mana-mana orang yang ada anak-anak yang bagus, yang bijak, yang ada kemampuan, yang kita tengok ingatan bagus, kefahaman bagus, bercakap bagus, kalau boleh hantarlah pergi belajar ilmu agama. Kerana orang yang belajar ilmu agama ni, mereka-mereka yang belajar ilmu agama ni perlu orang yang cerdik. Perlu orang yang cerdik, perlu orang yang bijak, perlu orang yang tangkas. Bukan orang-orang yang lemah, yang tak boleh nak belajar apa-apa, baru belajar agama. Yang mana kadang-kadang kefahaman dia pun lari jauh daripada kefahaman apa yang dikehendaki di dalam wahyu. Itu yang pertama. Kemungkinan yang pertama. Kata Ibn Hajar, ataupun maksud Rabi'atul Ra'yi ni, jangan dia sia-siakan diri dia. Maksudnya, kalau dia dah ada ilmu, dia kena pergi mengajar lah. Jangan bila dia dah ada ilmu, dia dah faham, dia amal untuk diri dia saja. Dia kena pergi sampaikan pada orang. Kerana apa? Kalau dia tak sampaikan ilmu kepada orang lain, katalah dia mati, siapa nak ganti? Maka ilmu akan terangkat. Ilmu akan terangkat. Itu yang kita tak mau. Kerana para ulama' ni bila meninggal saja, nak cari yang serupa dengan dia tu bukan main susah. Dan tahun ni tuan-tuan dan puan-puan, begitu ramai ulama'-ulama' hadis meninggalkan kita. Baru ni Syekh Ali Al-Halabi meninggal dunia. Yang mana dia terkena COVID, seorang ulama' hadis daripada Jordan. Sebelum tu juga Syekh Nuruddin Aitir, seorang ulama' hadis daripada Syam, daripada Syria juga meninggal dunia. Kita nak cari ganti, memang susahlah. Tahun-tahun sebelum tu Syekh Syu'aib Al-Arnaud, guru saya juga meninggal. Dan kita pun bersedih dengan pemergian mereka. Tetapi Allah Ta'ala lebih sayangkan mereka. Cuma nak cari pengganti tu bukan senang lah. Bukan senang. Baik. Jadi orang yang ada ilmu, perlu untuk menyebarkan ilmu. Perlu untuk mengajar. Perlu untuk dedahkan masyarakat dengan ilmu yang dia ada. Jangan takut. Kerana masyarakat ni mula-mula, mungkin dia akan menentang kita kerana kejahilan dia. Tapi lama-lama tuan-tuan dan puan-puan, lama-lama kalau dia faham, dia akan cuba untuk ikut. Lama-lama bila dia faham, dia akan kata, oh sebenarnya apa yang disampaikan oleh ustaz ni betul. Kita je yang salah faham kot. Saya pun ada pengalaman jugalah. Walaupun bukanlah semua benda yang saya sebut tu tak silap dan tak salah. Ada kesalahan saya, ada kesilapan saya. Tetapi ada juga benda yang saya sampaikan itu selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Maksud saya membacakan hadis yang sahih. Pada mula orang menolak. Pada mula orang terkejut. Tapi lama-lama alhamdulillah orang mungkin faham. Lama-lama orang faham. Orang kata, oh ini sebenarnya dia nak ajar. Oh ini sebenarnya yang dimaksudkan. Tapi kita perlu untuk mempunyai kesabaran. Perlu untuk tenang.
Jangan begitu kelang kabut. Bila orang hentam kita, kita tenang, kita relax. Kita jawab selagi mana, tapi kita jangan jangan balas dengan makian. Okey? Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Ibn Hajar kata, ataupun mungkin yang dimaksudkan oleh Rabi'ah ini, kalau orang yang ada ilmu, kalau orang yang ada kemampuan, yang ada kefahaman dalam agama, dia perlu untuk bagi tahu kepada orang lain bahawasanya dia mempunyai kemampuan supaya orang datang belajar kat dia. Maksud dia kena bagi tahulah, saya ni belajar sekian-sekian. Saya ni belajar sekian-sekian. Itu mungkin maksudnya di sisi Ibn Hajar. Dulu ada orang duk, saya kata apa, duk kecam saya lah. Dia kata saya menipu apa semua. Tak ada kemampuan dalam hadis. Tu yang saya tunjuk CJ saya tu. Bukan saya nak bangga diri ke apa. Saya belajar di Jordan tu, tak ada siapa tahu keputusan exam saya. Budak-budak degree pun yang baik dengan saya di sana, saya tak bagi tahu pun pada seorang pun saya punya pointer. Tapi bila orang dah mula untuk mempertikaikan kelayakan saya, dan saya keluarkan, nak bagi tahu bahawa saya belajar ikut formal. Saya belajar ni ikut seperti mana yang digariskan oleh kerajaan Malaysia. Maksudnya di universiti yang diiktiraf. Bukan untuk apa, tetapi nak bagi tahu saya adalah mengikuti tata cara pembelajaran yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Jadi orang yang ada kemampuan apa semua ni, kalau boleh pergi mengajar. Pergi mengajar. Kita tak suruh untuk dia dakwa dia tahu semua benda, tapi benda yang dia tahu dia ajarlah. Selagi mana dia tahu benda tu betul, pergi ajar. Kerana apa? Kerana mengajar ni, selain daripada mendapat pahala mengajar orang, pahala besar ni. Sebab apa? Sebab kita ajar orang benda yang berkaitan dengan ibadat mereka. Ilmu agama ni, tuan-tuan dan puan-puan, penting. Bila kita ajar, orang tu akan amal. Dan selagi mana orang tu amal kerana kita bagi tahu, kita akan dapat pahala. Wa ilmun yuntafa'u bihi, yang Nabi sebut dalam hadis. Terputus amalan bila meninggal je anak Adam, terputus bekalan, melainkan bertiga kan. Anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariah, sedekah yang berjalan. Dan ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kalau ilmu yang kita ajar kepada masyarakat tu diamalkan, bermula daripada kita ajar, mereka amalkan, dan mereka pula ajarkan kepada orang lain, cuba bayangkan berapa banyak pahala yang kita akan kumpulkan. Hanya sekadar mengajarkan kepada orang lain itu kebaikan. Mengajarkan kepada orang lain itu perkara yang berkaitan dengan ibadah mereka. Sebab itu saya pesan kepada diri saya dan juga yang mendengar kuliah pada petang ini, pada tengah hari ini, supaya kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita usahalah. Kita usaha supaya anak-anak kita yang kecil-kecil ni, paling tidak Al-Fatihah kita ajar. Al-Fatihah ni kalau boleh, kita ajar. Kalau kita tak ajar pun, kita bagi mantap bacaan mereka. Kerana apa? Kerana anak-anak kita ni, bila dah besar, mereka akan salat. Bila mereka salat, mereka akan baca Fatihah. Dan bila mereka baca Fatihah, bayangkan kalau yang diajar tu guru mereka semata-mata, bukan kita yang ajar, maka kita akan rugi. Kerana apa? Kerana orang lain yang mendapat pahala daripada amalan anak kita. Sebaliknya, kalau kita ajar anak kita Fatihah, cikgu ajar juga. Kita pun ajar juga, kita mantapkan bacaan mereka terhadap Fatihah. Bayangkan, sepanjang hayat mereka salat, sepanjang hayat mereka akan beribadat dan membaca Fatihah, sepanjang itu jugalah kita akan mendapat pahala yang tidak akan terhenti-henti. Maka ni satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada orang yang mengetahui ilmu dan mengajarkan kebaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan ada juga kebarangkalian maksud Rabi'atul Ra'yi ni, kalam dia jangan dia sia-siakan dirinya. Mungkin juga ada yang kata dia mesti untuk menghormati ilmu dan meletakkan ilmunya di tempat yang betul. Sehingga jangan dia jadikan diri dia ni terdedah dengan habuan dunia. Kerana kita tengok ramai di kalangan manusia, terutamanya golongan ahli kitab zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama yang mempunyai ilmu yang banyak di dalam ilmu agama, tetapi mereka mendedahkan diri mereka kepada dunia. Mendedahkan diri mereka kepada habuan dunia yang sedikit. Kata Ibn Hajar, wahada makna hasan. Dia kata ni makna yang baik. Ya, ini makna yang baik. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, orang yang ada ilmu jangan sekali-kali menghinakan diri dia
dengan menjadi khadam kepada dunia. Jangan menjadikan diri dia ni sebagai orang yang menjadi yang apa ni kita kata sebagai orang yang tunduk kepada dunia dengan menggunakan ilmu dia demi untuk memuaskan habuan ataupun memuaskan hati pihak-pihak yang berkepentingan untuk dunia. Ini tak boleh. Jadi semua makna ni bagi saya tak bercanggah pun. Semua makna ni boleh jadi terangkum di dalam satu perkataan. Oleh kerana Rabi'ah ni ulama hebat yang berasal daripada Madinah. Dia faqih, guru kepada Imam Malik. Oleh kerana dia faqih, perkataan dia pun perkataan yang sangat baik. Jangan sia-siakan diri, banyak maksud. Yang pertama, jangan apa ni, yang ada kemampuan jangan tinggalkan majlis ilmu. Yang mana bagi yang ada kemampuan, akal yang baik, jangan sekali-kali mensia-siakan sampai tak pergi belajar. Itu satu. Yang kedua, kalau ada ilmu, ada kefahaman, ada kemampuan untuk belajar, pergi belajar dan kemudian sampaikan ilmu kepada orang lain. Yang ketiga, kalau boleh dah ada ilmu, dah ada pengetahuan, pergi mengajar. Kenalkan diri kepada orang supaya bagi tahu saya mampu untuk mengajar perkara-perkara yang saya tahu. Janganlah bangga diri pula, bagi tahu saya boleh mengajar insya-Allah selagi mana perkara itu dalam kemampuan saya. Ataupun yang keempat, dia mesti menghormati ilmu dan jangan sekali-kali khianat dengan ilmu demi untuk mendapatkan habuan dunia. Jadi 4 makna ni tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian merupakan makna yang sangat baik, makna yang selari dengan apa yang ucapan yang diberikan oleh Rabi'atul Ra'i. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua pada hari ini. Mudah-mudahan kita bertambah lagi semangat untuk meneruskan kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim, untuk terus menuntut ilmu. Walaupun ada di kalangan kita yang kadang-kadang rasa macam, Ustaz, saya ni dah tua dah Ustaz. Belajar asyik lupa, belajar asyik lupa, belajar asyik lupa. Perlu ke saya terus belajar? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berada di majlis ilmu akan dinaungi oleh malaikat. Berada di majlis ilmu ada pahala. Lebih baik kita berada di majlis ilmu walaupun kita tak faham daripada kita tak berada di majlis ilmu yang confirm kita tak faham. Takkanlah masuklah majlis ilmu langsung tak faham apa. Takkanlah masuk majlis ilmu tak ada benda langsung kita dapat manfaat. Dia kata, iyalah Ustaz, dapat juga manfaat. Tapi benda-benda yang saya dengar tu, yang ilmu baru saya tak faham. Tapi ilmu yang lama-lama tu saya faham lah. Kembali pada Quran Sunnah tu saya faham lah. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Kerana manusia ni perlu kepada peringatan. Maka sebab itu, Nabi Muhammad SAW galakkan kita untuk pergi ziarah kubur. Bukan kerana kita tak tahu kita akan mati. Kita tahu kita akan mati. Setiap yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tu pasti akan mati. Kita tahu kita akan mati. Dah tu kenapa Nabi suruh pergi kubur? Kerana dia boleh mengingatkan kita kepada kematian. Mengingatkan kita kepada akhirat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Dulu aku larang kamu daripada ziarah kubur. Sekarang pergi ziarah, Nabi kata. Pergilah ziarah. Kerana kubur boleh mengingatkan kamu kepada akhirat. Orang Islam tak tahu ke tentang kewujudan akhirat? Orang Islam tahu. Tapi kenapa nak ingatkan lagi? Kerana manusia ni perlu kepada peringatan untuk menambahkan penghayatan. Bukan hanya sekadar tahu, tetapi tahu, hayati, yang mana hayati itu mewujudkan mahu. Yang mana mahu inilah yang akan menjadikan kita ni tergerak jiwa untuk melakukan perkara-perkara supaya menyelamatkan diri kita daripada akhirat. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dengan kuliah pada tengah hari ini, mudah-mudahan dapat memberikan kita sedikit semangat untuk terus berada di dalam majlis ilmu. Kalau boleh, setiap masa, setiap ketika, isilah masa-masa kosong kita ni dengan ilmu, dengan menyampaikan ilmu. Jangan jadikan diri kita ni, jangan sekali-kali jadikan diri kita ni sebagai orang yang menghalang majlis ilmu. Kalau kita tak nak belajar tak apa. Tak baik untuk kita, tetapi ia hanya untuk kita. Tetapi jangan sekali-kali menghalang ilmu. Orang lain nak belajar, kita pergi halang. Orang lain nak belajar, kita pergi sekat.
Kecuali kalau kita halang dan sekat itu ialah ilmu-ilmu yang diketahui sebagai ilmu yang sesat. Tapi kalau orang nak belajar hadis, orang nak belajar amalan-amalan sunnah, biarlah. Selagi mana dia tak kacau orang. Selagi mana dia nak amalkan sunnah, biarkan dia. Kerana dia sayang kepada Nabi dia. Kerana dia nak amalkan amalan Rasul dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sepatutnya saya kena berhenti pukul 1.45, saya dah terlebih 10 minit. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf kepada semua yang hadir pada malam ini, pada tengah hari ini, pada hari ini secara atas talian. Kalau saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Kalau ada di mana-mana saya tersilap, saya mohon maaf. Kalau ada terkasar yang mana terasa, saya mohon maaf. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Terima kasih kepada Bakit, terima kasih kepada Badan Kebajikan Islam Helwa Bakit yang menganjurkan majlis pada hari ini. Mudah-mudahan mereka juga mendapat saham, iaitu menyampaikan dan menyuburkan majlis ilmu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada masa akan datang, insya-Allah.